رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya dapat sekali lagi kita menyambung pelajaran kita dalam pelajaran tilawah Al-Quran. Okey. Jadi pada hari ini murid-murid semua boleh buka buku tilawah Al-Quran muka surat yang ke-23. Okey. Baiklah. Pada hari ini kita akan mengenali, okey, ustaz akan ajar tentang membaca kalimah pada tanda waqaf, okey. Pada tanda-tanda waqaf yang ada di dalam Al-Quran. Okey, selalu bila kita nak baca Al-Quran, kita buka sahaja Al-Quran, adanya tanda-tanda berhenti. Dan pada hari ini kita nak memahami apakah tanda-tanda berhenti itu dan bagaimanakah cara untuk membacanya. Okey. Jadi pada hari ini semua boleh buka muka surat 23. Okey. Membaca kalimah-kalimah ketika waqaf. Okey, yang pertama dalam Al-Quran ni ada 6 tanda ni Okey, kamu tengok ni Okey, yang ustaz tandakan anak panah ni 1 2 3 4 5 6. Okey, ada 6 tanda Yang ustaz tanda anak panah ni semua adalah tanda-tanda yang selalu ada dalam Al-Quran. Jadi kita nak memahami bagaimana cara untuk membacanya dengan betul. Okey. Yang pertama, okey, yang ada tanda macam mim ni Tanda dia macam mim ni. Okey. Kalau tanda dia Al-Quran macam ni lah. Okey, kamu tengok ni yang ustaz bulatkan ni. Ni contoh dia. Okey. Waqaf yang ini, okey, berhenti. Waqaf tu maksudnya berhenti. Bila kita baca, kita lebih digalakkan lebih baik untuk kita berhenti kalau jumpa tanda macam ni. Okey. Cara bacanya qauluhum, berhenti, lepas tu kita sambung inna na'lamu, qauluhum, berhenti, lepas tu kita sambung inna na'lamu. Okey, itu cara berhenti dia. Okey, kita lebih kat sini lebih afdal untuk kita berhenti. Afdal tu maksudnya baiklah. Okey, afdal kita berhenti. Okey. Afdal berhenti, lebih baik kita berhenti. Okey, kita dapat pahala lah bila kita berhenti pada tanda-tanda waqaf ni. Tanda-tanda yang boleh kita berhenti, maksudnya kita boleh membaca dengan sempurna. Okey, waqaf tu kita berhenti sempurna. Dia punya maksud dia daripada segi bacaan, daripada segi maksud ayat dia sampai. Dia berhenti dekat tempat yang betul. Okey, kalau kita dalam bahasa Melayu, kita ada tanda ni kan. Okey, saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. Okey, ke sekolah. Lepas tu titik. Okey, titik ni tanda berhenti. Jadi kita berhentilah baca. Lepas tu kita sambung pula ayat yang seterusnya. Macam tu juga dengan dalam Al-Quran. Okey, dia ada tanda berhenti dia. Waqaf tu adalah tanda berhenti. Jadi tanda berhenti ni, okey, tanda berhenti ni tanda untuk kita berhentikan bacaan kita. Okey, tanda mim ni adalah tanda yang afdal berhenti. Baik kita berhenti sebab daripada segi maksud dan bacaannya adalah sempurna. Okey, tu yang pertama Okey, waqaf yang pertama. Okey, dia juga disebut sebagai waqaf lazim. Okey, waqaf lazim. Okey, afdal berhenti. Tanda yang kedua adalah tanda 3 titik bulat. Ni 3 titik bulat. Dalam surah Al-Baqarah ada. Surah Al-Baqarah dalam Al-Quran, kamu buka muka surat yang kedua. Okey, ni ayat dia Ustaz bacakan, kamu dengar baik-baik. Okey, la raiba fi hudal, sambung. Okey, kita kena berhenti sama ada pada titik yang pertama ni. Okey, 3 titik yang pertama atau 3 titik yang kedua. Kita kena pilih salah satu sahaja. Okey, bila berhenti kita kena pilih salah satu sahaja. La raib. Kalau kita berhenti la raib fi ni, kita tak boleh berhenti dah. Okey, kalau kita tak berhenti dekat sini, kita berhenti dekat sini.
Okey, kalau kita tak berhenti dekat yang pertama ni, kita berhenti yang kedua. La raiba fi, sambung. Hudan lil, okey, tu contoh dia. Maksudnya kita kena pilih salah satu sahaja. Okey? Yang ni kita kena pilih salah satu je. Salah satu, berhenti. Okey, salah satu kita kena berhenti. Tak boleh berhenti dekat dua-dua. Dah berhenti kat sini, la raib fi, tak boleh. Dia pilih salah satu sahaja, sama ada yang pertama ataupun yang kedua. Okey? Okey, yang ni. Ni tanda 3 titik ni. Selalunya ada dalam Al-Quran. Kita akan jumpa dalam Al-Quran tanda yang 3 titik ni. Okey? Ni yang kedua. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga, ini tanda dia macam ada huruf qaf ni Tanda dia macam ada huruf qaf ni. Okey, cara baca dia, okey. Amaniyuhum qul hatu. Sekali lagi, amaniyuhum, berhenti dekat sini. Tanda ni okey. Amaniyuhum qul hatu. Okey, kita baca, kita berhenti pada kalimah ni. Okey. Ini hukum bacaannya. Okey, hukum kita berhenti ialah afdal, baik kita berhenti. Afdal kita berhenti. Okey, lebih baik kita berhenti. Kat sini daripada segi maksud dia adalah sempurna. Okey, maksud dia, bacaan dia dah sempurna. Amaniyuhum qul hatu. Okey, ni macam ada tanda qaf tu ni macam ada tanda qaf tu. Okey, ini lebih baik kita berhenti. Okey, seterusnya yang keempat, waqaf jaiz. Okey, waqaf jaiz ni baik untuk kita berhenti. Harus, hukumnya adalah harus untuk kita berhenti. Okey, sini. Okey, harus, hukumnya harus berhenti. Okey, boleh berhenti, kita boleh berhenti dekat sini, ataupun kita nak teruskan boleh, tak ada masalah. Hukumnya harus sahaja. Okey, daripada segi maksud dia baik untuk berhenti. Yang ni sempurna. Okey, yang atas ni sempurna, yang ni sempurna. Daripada segi maksud ayat tu dan bacaan dia adalah sempurna. Tapi untuk waqaf yang jaiz ni adalah harus berhenti. Maksudnya boleh berhenti, tak ada masalah. Daripada segi lafaz dia okey, masih ada makna dia yang bersambung. Okey, masih ada makna dia yang bersambung. Sebab tu dia hukum dia harus. Okey, harus untuk kita berhenti. Kalau kita nak berhenti boleh, kalau kita nak sambung terus pun boleh. Kalau kita berhenti, wa yaqbin ma yumsikuhunna. Kalau kita sambung, wa yaqbidna ma yumsikuhunna. Tu contoh. Sama ada kita nak berhenti dekat sini, okey, ataupun kita nak teruskan sahaja, boleh pilih. Okey, harus berhenti ataupun terus. Okey, atau terus kita baca. Okey, jelas hukum dia harus. Okey, kalau daripada segi sempurna, mana yang sempurna adalah yang ada tanda mim ni dengan tanda qaf ni. Ni sempurna untuk kita berhenti. Lebih baik kita berhenti. Okey, seterusnya tanda yang kelima. Okey, macam ada huruf shad ni. Okey, macam ada huruf shad ni. Kalau kamu tengok dekat dalam ayat ni, tanda dia macam ni. Okey, macam ada huruf shad ni. Okey, ini dia punya hukum dia afdal terus. Okey, lebih baik kita terus. Okey, yang ni kita kena berhenti. Tanda qaf ni kita afdal berhenti. Kalau tanda yang macam shad ni, kepala shad ni, afdal kita terus. Cara bacaan dia mutahharatun wa hum fiha. Mutahharatun wa hum fiha. Okey, tu maksudnya kita harus kita lebih baik kita teruskan. Tapi boleh saja kalau kamu nak berhenti, tak ada masalah. Tetapi daripada segi bacaan dia tidak sempurna. Okey, dia tidak sempurna.
Tetapi tak ada masalah pun untuk kamu berhenti. Kalau kata dah tak cukup nafas kan nak baca, boleh berhenti. Mutahharah wa hum fiha, boleh. Tapi lebih baik kita bila jumpa tanda yang ada kepala surat ni, kita terus, okey, terus baca. Mutahharatun wa hum fiha. Tu contoh dia. Dan tanda yang terakhir, okey, tanda lam alif. Okey, lam alif ni maksudnya dilarang. Dilarang berhenti. Okey, kalau kita tengah baca-baca Al-Quran, tiba-tiba kita jumpa ada tanda lam alif. Kecil je lam alif ni, macam ni macam yang Ustaz bulatkan ni. Kecil je tanda lam alif ni. Hukum dia adalah dilarang berhenti. Kita tak boleh berhenti dekat lam alif ni. La maksudnya tidak. Tidak berhenti. Jangan kita berhenti dekat sini. Jangan berhenti. Jadi bila jumpa ayatnya, contoh cara bacaannya, Rabbukum qalu. Kita tak boleh berhenti. Rabbukum qalu, tak boleh. Jangan ini dilarang berhenti. Kita tak boleh berhenti langsung. Nampak je lam alif ni kecil, kita kena teruskan sahaja bacaan. Rabbukum qalu, terus. Okey, jadi ini merupakan tanda-tanda asas, okey, berhenti di dalam Al-Quran, iaitu waqaf. Apabila kita jumpa tanda-tanda tu, okey, tanda yang baik untuk kita berhenti adalah tanda mim ni, okey, tanda qaf ni, kepala qaf ni. Tanda mim, kepala qaf, ni kita afdal berhenti, baik kita berhenti. Okey, kalau kita jumpa tanda yang 3 ni, sekali lagi Ustaz ulang, yang 3 ni kita kena pilih salah satu saja. Kalau kita pilih nombor 1, nombor 2 jangan berhenti. Okey, kalau kita pilih nombor 2, nombor 1 jangan berhenti. Okey, la raiba fi, berhenti kat nombor 2 kan, fi hudallil, tu boleh. Tak boleh la raib fi, berhenti, dua-dua berhenti, tak boleh. Dia kena pilih salah satu. Yang ketiga ni lebih baik kita berhenti. Amaniyuhum, berhenti, sambung kul hatu. Okey, okey. Yang keempat ni tadi boleh berhenti, okey, dia harus, hukum dia adalah harus untuk kita berhenti. Okey, ataupun kita teruskan saja boleh. Wa yaqbid ma yumsikuhunna, tu kalau berhenti. Kalau terus wa yaqbidna ma yumsikuhunna, tu kalau kita terus. Okey, yang kelima ni kita afdal kita terus je baca, jangan berhenti. Okey, mutahharatun wa hum fiha, ataupun kalau kita dah tak cukup nafas kan, boleh saja berhenti. Mutahharah wa hum fiha, tapi lebih baik kita baca terus. Dan yang terakhir tadi Ustaz sebut, jangan berhenti. Apabila jumpa tanda lam alif, kita dilarang untuk berhenti. Jadi teruskan saja bacaan. Rabbukum qalu. Okey, jadi itulah 6 tanda sebagai asas pengenalan buat kamu untuk memahami cara-cara bacaan di tanda-tanda waqaf yang ada dalam Al-Quran. Jadi Ustaz harap apa yang Ustaz ajar hari ini dapat memberikan manfaat buat kamu. Boleh kamu praktikkan semasa kamu baca Al-Quran. Okey, dan kamu boleh ajarkan pada kawan-kawan ataupun adik-adik beradik kamu yang lain, insya-Allah. Sekian saja kelas kita untuk hari ini. Insya-Allah kita akan sambung lagi kelas kita pada masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lisanku, dan baguskanlah ucapanku.